Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana wahdina wa la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Thumma amma ba'du, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tetamu-tetamu dan pengunjung-pengunjung tetap kepada Surau Darul Faizin kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahi rahmat dan barakahnya kepada kita semua dalam kita melaksanakan tuntutan kefarduan solat dan juga berpuasa pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada kerahmatan, ada keberkatan, ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebelum saya mulakan, saya sebut nama saya dululah, kenal diri dulu no kan. Main-main umur orang tak abang nama apa. Bertiba cakap banyak seperti dia dah ni. Nama saya Lutfi Amir bin Sa'idin. Saya ingat ini kali ketiga kot dalam kuliah Ramadan, kedua. Dalam kuliah Ramadan, kuliah Zuhur Ramadan inilah yang diadakan di sini. Ada satu forum malam ada buat di sini, bulan puasa juga, majlis berbuka puasa tahun lepas. Saya hadir, ingat saya bilang lah, ini kali keempat. Kan alhamdulillah. Jadi dapat bertemu sekali lagi. Itu ni apa? Ruang tamu. Dah panggil apa ni? Pentas duduk belah tu tu. Ni pentas dah berubah jadi kuih panjang pergi kot tu. Lagi luas lah nampak tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi pitang mana-mana pun kita jumpa selalu orang perempuan ramai. Mari sini pun ramai juga orang perempuan ni. Orang lelaki pergi mana? Saya tahu dah jawapan itu, saja tanya aja. Sebelum nak mula tu saja tanya lah kan. Tapi tak tahu lah di mana-mana ni. Orang lelaki dia agak berkurangan. Mungkin pupus ataupun sebagainya lah. Ramai orang perempuan lah. Baik, jadi yang pertama sekali, hari ni kita puasa apa hari dah? 12 hari dah. Makna kata kita melepasi 10 yang terawal lah. Berbaki lebih kurang tak banyak dah kepada kita. Kalau ikut kalender kita puasa 29 hari saja no. 29 hari tu cukup sebulan tak? Cukup sebulan. Sebab kalender Hijriah ni dia ada 29 atau 30. 31 dia tak ada. Jadi kalau 29 pun cukup sebulan, kalau 30 hari pun cukup sebulan. Hari ni kita berada pada hari yang ke-12. Rasa selesa dah pun no. Tak berasa aku kecut-kecut perut ke, duk berasa tak berasa aku no. Lepas tu berasa memulah lah tak. Dia kata ada datang apa kau tak tahu kan, rasa-rasa gitu kan. Ni tak apa dah. Lepas tu masa mula-mula kuliah Ramadan tu mata pun nak pejam pun no. Kan kalau ustaz tu main duk cerita-cerita sikit tak apalah, kalau baca kitab saja memang ni. Kalau ustaz hak main mula-mula tu dia nyanyi tu. Ramadan tiba. Bawa jelek mata lagi. Main-main ni pada menyatakan mata ni tuan-tuan sekalian memang confirm lena no. Ni kalender lah ni. Kalau cerita ni pun. Tak no. Baik. Jadi pada tengah hari ini saya nak mengajar ibu-ibu ayah-ayah sekalian melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada suratul Qasas ayat yang ke-77. Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita untuk perintah kepada kita menjadi orang-orang yang baik. Ramadan ni saya rasa, bukan saya rasa lah, kebanyakan kita pitang mana pun Wan pun ada. Wan babak hari tak ajar kawan. Kita pitang balik alhamdulillah. Mak main. Mak tak main. Jadi kita pergi mana-mana tempat pun tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, semua orang sedang berusaha nak jadi baik. Betul? Saya tengok tadi perempuan sekalian, tuan-tuan sekalian sebelum menantikan sembahyang zuhur ada baca wirid apa tu? Kan? Ada baca wirid-wirid. Tu nak jadi baik lah tu. Kalau kita tak duduk di tempat ni ada baca wirid tu. Tak baca. Jadi baiklah tu. Faham tak? Jadi Allah perintahkan kita suruh jadi baik. Allah menyatakan dalam ayat ini, Allah kata
ambillah bahagianmu, carilah bahagianmu di dunia ini. Maknanya di dunia ni kita kena cari bahagian kita. Macam contoh nak main duduk sini, kena ada bekal duit lah, betul? Kau memang main gitu je, duit tak ada ikut sekolah lah, mereka jamu makan, mereka pandai-pandai fikir lah, aku nak main duduk je, tak kan? Kena bayar yuran, kau kena bayar yuran kau? Kena bayar kan? Berapa duit bayar? Wah, kena bayar yuran. Yuran tu adalah bekal kita. Kalau kita tak ada duit, kita ada bekal tak? Dia kena ada bekal tu. Jadi yang Allah kata ni, wabtaghi fi ma atakallah, maka ambillah bahagian habuanmu di dunia ini yang Allah beri kepada kamu ni, duit ringgit ke, harta ke, baju ke, pakaian ke, kenderaan ke, rumah ke, ketui emas ke, apa yang Allah bagi kita tu Allah suruh ambil. Ambil itu untuk apa? Allah kata daral akhirah, bertujuannya untuk kemanfaatan negeri akhirat. Main belajar di sini kena bayar yuran. Yuran tu habuan dunia, tapi kita bayar yuran untuk belajar di sini. Hak bayar tu adalah sebagai manfaat akhirat. Itu beza dia orang beriman dengan orang yang tak ada iman. Jangan kita silap faham. Kita kata oh kita ikut Islam ni, hak dunia-dunia ni kita tinggal buanglah. Duit-duit ni tak payahlah. Telekung-telekung ni tak apalah, pakai hak buruk-buruk sudahlah. Tak. Kena pakai hak elok-elok. Kena pakai Siti Khadijah. Try pakai kau. Dia sembahyang khusyuk. Tak ada nak angkat takbir lagi. Khusyuk. Tak mampu, okey, tak apa. Kalau tak mampu, sekadar hak mana mampu dulu. Kalau ada suami, ni abang, kalau ada suami tu saya orang lelaki sikit. Kalau ada suami, minta suami belikan. Itulah tanggungjawab suami, menyediakan pakaian, makanan, tempat tinggal. Abang, tahun ni panjang sikit. Tahun ni teringin nak pakai telekung Siti Khadijah. Awak apa dah? Ustaz abang kata pakai telekung tu mayang khusyuk. Ustaz abang dia tak apa. Raya ni aku beli. Raya apa? Orang nak pakai bulan Ramadan ni. Raya ni tak main dah. Faham tu? Bukan saya kempen suruh beli. Saya nak abang kata habuan akhirat. Beli walaupun mahal tapi ada manfaat untuk akhirat. Beli walaupun murah tapi ada manfaat untuk akhirat. Allah suruh kita ambil. Jangan silap faham. Ada orang kata dunia ni tak perlu. Sebenarnya apa maksud dunia? Dunia maksud apa dunia? Dunia ni ada bumi, ada tanah, ada air, ada langit, ada pokok. Dunia ni apa maksud dunia? Tempat-tempat saya tanya saya jawab. Macam hari tua saya main, saya tanya saya jawab. Tu saya duk jawab lah. Bukan tak bagi jawab. Saya tanya tu, Wan, tujuan nak abang, bukan tujuan suruh jawab. Boleh no? Baik. Apa maksud dunia? Dunia ni maksudnya sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk akhirat. Itu dunia. Dunia. Ni contohnya mikrofon ni. Mikrofon ni ada orang wakaf. Tapi mikrofon ni tak ada guna pun. Ataupun dia guna untuk menyanyi. Tak buat kuliah, tak buat apa. Dia tak ada manfaat untuk akhirat. Itulah dunia. Sedap menyanyi pakai mikrofon ni. Tambah mikrofon di Al-Faizin ni, ya Allah. Memang terbaik ah. Kita pergi masjid lain tak ada bercakap lagi Haji Mazuki. Baru bismillah. Siapa dengar apa ni? Ni tengok. Tak ada cakap lagi bunyi dah. Ni baru terbaik. Betul tak? Inilah manfaat untuk akhirat. Kalau siapa yang wakaf ni, apa nama? Mikrofon dengan ni apa nama? Live ni kan. Siapa yang wakaf benda ni, dia akan dapat manfaat untuk akhirat dia. Itulah nama dia kebaikan yang Allah suruh kita buat. Dalam masa yang sama Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagian kamu untuk dunia. Hak dunia apa kena ada juga. Rumah kena ada, kenderaan kena ada, pakaian kena ada, makanan kena ada. Takkan kita tak makan. Sungguhlah puasa nak kena buka juga kau kan. Boleh tak kalau kita puasa tak mau buka? Puasa tu tak sah. Dia kena buka puasa ni. Buka-buka tak buka. Hang puasa sampai bila? Sampai lagi kula larat puasa aku puasa. Oh, mana boleh? Dia takrif puasa tu macam mana? Menahan diri daripada makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lepas tu kena buka puasa. Lepas buka puasa tu pula pergi sembahyang tarawih, hak tu sunat dah. Faham tu? Macam kita kata sembahyang tak berhenti. Aku lah sakat-sakat duduk Faizin ni, sembahyang tak berhenti. Confirm tak sah. Betul tak? Sembahyang kena berhenti kat oi. Duduk atahiyah bila nak habis? Nak habis sembahyang tu bila? Assalamualaikum. Habis sembahyang tu. Tu kena faham begitu tu. Baru mengaji. Baik. Dan Allah kata
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan kamu sekalian berbuat baiklah seperti mana kami berbuat kebaikan kepada kamu. Allah suruh kita ni buat baik, teruskan buat baik, bukan perasan diri kita tu baik. Baru sembahyang tahajud 3 malam, mengantuk berkata awak teruk sangat mengantuk tu. 3 malam dah sembahyang tahajud, baru 3 malam sembang. Tu nama dia perasaan baik. Allah suruh kita teruskan buat baik, bukan perasaan diri kita tu baik. Boleh faham tak ni? Sebab manusia ni dia ada sisi tak baik dia. Abang ni, dalam kita duduk sama-sama kita ni, saya menjaga pakaian dan aurat saya menjaga tutur bicara saya menjaga akhlak saya. Di belakang siapa pun tak tahu saya sebenarnya. Tu sisi yang berbeza tu, yang akan menjadikan kita di hadapan orang pun kita baik, di belakang orang pun kita baik, ialah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau ada iman, takkan depan orang saja baik, belakang orang pun aku kena baik sebab aku beriman. Faham tu? Ni cakap dengan orang baik, tapi bawa kereta tu dia kat lawan cucuk aku. Kita naik kereta dekeh ya. Dia pun main cucuk, kita pun pergi tepi, lepas tu cucuk balik. Ni main. Cucuk tak tahuan. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, sangat perjalanan kali ni alhamdulillah Ustaz Ikmal. Hari tu main dengan mengantuk dengan jalan jam apa semua kan. Kali ni alhamdulillah main lancar ya pagi tadi. Allah mudahkan, mungkin doa tuan-tuan semua lah kan, mudah urusan saya main. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah kata buatlah baik, teruskanlah buat baik, niatlah buat baik, fikir-fikir yang baik, buat yang baik-baik. Kama ahsanallahu ilaik, seperti mana kami buat baik kat kamu. Ni kita ni tuan-tuan perempuan sekalian, kalau Allah tak buat baik kat kita, mungkin kita tak duduk tam ni. Mungkin duduk kat kampung kita, duduk gelintir buah tu lah, buah Melaka tu. Gelintir buah Melaka. Tam-tam buat apa kat ya? Buat buah Melaka. Buah Melaka tu di Kedah apa ada tu? Ada. Kan kerja ada kerja apa? Tam-tam gelintir buah Melaka, duduk sembang, kata kangku, kata, mari mereka main hentak cucuk keria. Lubang pun tak ada. Cucuk keria ada lubang lah. Jiran dia main hentak cucuk keria. Lepas tu lupa nak buat lubang. Dia pergi kata aku tu, mari mereka hentak main cucuk keria. Manis elok dah, lembut dah hobi tu. Lubang tak ada. Awak lubang tak ada, tak boleh makan ke cucuk keria tu? Cucuk keria tu, hak lubang kan? Donat dengan cucuk keria. Cucuk keria ni orang berhobi. Donat tu tak berhobi. Bodoh dengan datang apa nama? Mauripan. Mauripan. Itulah ibu-ibu tu. Buh tu lah. Yang tak tahu lah. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, dia kerja duk mengata, dia kata hang kata lagu tu, aku kemarin lagi teruk main cok kodok hangit sebelah. Faham tak? Tapi bila main duduk di sini, petang mengaji. Sekali buka puasa masak sendiri ke guna? Disediakan, Masya Allah. Ni amat sungguh lah, kalau tak ada kerja saya nak buka puasa di sini. Tapi nak buat macam mana? Rentak anak asrama pula. Nak buat drama pula lagi ni, balik lagi drama. Hak ni teriak. Allah kata buatlah baik seperti kami buat baik kepada kamu. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, saya nak tanya hak duk ada sini ni, ada mata tengok saya tak nampak? Kecuali hak pejam mata lah. Saya nampak tu 2-3 orang duk pejam mata. Awak tak tahu. Celek balik. No, kuliah tengah hari, kalau saya duduk tang tu Haji Mazuki tadi je saya dah. Tengok. Ni pun mojok duduk atas kerusi. Kalau dia duduk bersila, dia jenuh kalih kaki kok ni, kalih kaki kok ni, kebas. Lepas kebas ni dia tak nak kerja, dia korek cekam tengok. Cekam lama tak tengok. Itulah. Nak abang no. Saya tak boleh serius sangat kuliah tengah hari. No, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Cuba tengok mata yang Allah berikan kepada kita perempuan tuan-tuan sekalian. Ini semua ada mata ni. Mata kita lama duk tengok saya kuliah ni, berapa kali kejit lah. Tak tahu, saya perasaan macam tak kejit terus dah. Berapa kali kejit? Tak kira. Siapa yang kontrol kita punya kejit mata tu? Allah yang kontrol sampai kita tak tahu berapa kali kita pejam, berapa kali kita celek. Maka kalau kita duduk tang ni, tiba-tiba celek tak kejit terus. Duk tengok ustaz. Ustaz dia ni nak makan aku ke? Tengok ustaz juga mata. Awak tak tahu. Mangkit dari pagi tadi tak boleh kejit sampai kelah. Nampak tak? Ataupun dia pejam mata tak boleh kejit terus. Duduk tu. Tu confirm tu ramai.
Ya. Kan? Tu ramai. Dia 3 minit sekali dia kejit. 3 minit dia kelam. Kalau dia pejam mata tak boleh celik maki-maki rabalah, nak cari gula ambil garam, nak cari garam ambil gula. Lepas tu nampak tak, faham tak? Itulah Allah kata seperti kami buat baik kepada kamu. Kalau kita nak kira nikmat kejit ni, ada satu orang tak ada kerja. Tak tahulah dia memang ada kerja lah kot. Dia satu orang tak ada kerja. Dia pernah kira kerlipan mata seorang ni. Orang ahli sains lah. Manusia dia akan kejit mata dia satu hari satu malam lebih kurang 2,000 kali. Memang tak ada kerja semua orang ni. Dia duk kira kelip mata apa kali. Sekali dia tulis. Ada. Tak ada kalau kita duk pergi kerja kelip mata ni. No, satu hari lebih kurang 2,000 kali. 2,000 kali tu tanpa under control. Kita sendiri tak tahu siapa yang kontrol. Bahkan Allah yang kontrol. Kalau Allah bagi kita pejam mata tu, tak boleh main mengaji tang ni, no? Boleh faham tu? Jadi Allah suruh kita teruskan buat baik seperti mana Allah buat baik kat kita. Dan Allah kata wala tabghil fasada fil ard. Duduk di dunia ni jangan melampau. Nah, jangan melampau. Maksud melampau ni melampaui batas. Hak kita tak tahu, tak faham, jangan kita kritik tak ketahuan hala. Pergi cari tok guru mengaji, tanya. Jangan kita pertikaikan apa yang Islam tentukan kepada kita. Betul semua dah. Yang tak betul itu kita. Kita ada panduan Al-Quran diterjemahkan ataupun dibahaskan, diperincikan lagi dengan hadis baginda Nabi SAW. Jelas di situ dah. Tak perlu kita duk pertikai banyak-banyak. Kalaupun ada benda tu yang tak ada. Contoh seperti mana zaman Rasulullah kemungkinan tiada penyalahgunaan dadah. Kemungkinan lah, saya pun tak pastilah. Jadi kita tak jumpa ayat itu dalam Al-Quran ataupun tak jumpa dalam hadis. Sebenarnya kita yang tak jumpa. Sebenarnya Allah dah kata ada awal lagi. Betul? Allah sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Dadah tu kebinasaan. Dalam Quran memang tak sebut dadah. Walaupun ada Ustaz Ikmal. Ada kan? Ustaz Ikmal nak abang tak tahu. Tak tahu betul ada. Fi amadim mumaddadah. Memang ada. Tapi bukan bermaksud dadah yang tu. Ada ke Ustaz? Ada ke Ustaz? Yang tu bukan maksud dadah. Kalla law wa'addadah. 2 tempat tu ada tu. Jangan main. Tapi itu bukan maksud dadah. Allah menyatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamar, setiap khamar itu hukum haram. Dadah hukumnya dikiaskan dengan khamar yang memabukkan, menudung akal fikiran, menyebabkan manusia buat tindakan di luar kawalnya sebab akal tak boleh berfungsi. Maka itu disebut sebagai muskirin. Wa kullu muskirin khamrun khamar. Dan setiap khamar itu hukum dia haram. Habis pengharaman dadah tu main tang mana? Kiaskan daripada pengharaman arak. Kita yang tak jumpa sebenarnya. Lepas tu kita pandai duk petikai lagu ni, petikai lagu ni. Boleh faham tu no? Allah kata jangan melampau. Innallaha yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi, bagaimanakah kita nak menjadi orang yang baik itu? Sebab Allah suruh kita buat baik. Wa ahsin. Buatlah kebaikan. Seperti mana kami buat kebaikan kepada kamu. Wa ahsin tu maksud dia Allah suruh kita jadi ihsan. Sebab tu saya kata manusia ada 2 sisi tadi. Ada satu sisi baik, ada satu sisi kalau seorang-seorang dia jadi tak baik. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut ihsan tu. Apa maksud ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kamu buat sesuatu perkara, sama ada ibadat ataupun apa saja perbuatan yang kita lakukan, beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seperti kamu melihatnya, yakni melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak nampak Allah ketika kamu buat baik itu ataupun buat ibadat itu, fa innahu yarak, kena ada rasa dalam jiwa kita Allah sedang melihat kita. Maka kita tak akan lakukan tabghil fasada fil ard. Boleh faham tu? Boleh jelas kita cakap tu. Jadi saya nak sebut pada malam lah. Pada tengah hari ini, tak tahu siang malam lah kita pun. Saya nak sebut pada tengah hari ini, ibu ayah sekalian, Al-Imam Ahmad
rahimahullahu anhu menyatakan bahawa Nabi SAW satu ketika Nabi berada di atas mimbar, bangun satu orang laki-laki. Orang laki-laki ni bangun kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ayyun nasu khair? Wahai Rasulullah SAW, siapakah di kalangan manusia yang baik? Ayyun nasu khair? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan sekalian, siapa dia orang yang baik? Nak jawab macam mana? Baiklah, Nabi lah baik. Betul lah kan? Di kalangan manusia ni, siapakah orang yang baik? Siapa? Kita lah, kalau saya tanya lah, nak jawab, kok rasa nak jawab lah, nak jawab apa orang yang baik? Siapa dia? Oh tak cik ustaz kata ustaz tanya ustaz jawab. Memang saya nak jawab lah ni, tapi tanya dulu, kok ada rasa nak jawab? Tak ada, saya juga jawab. Okey, siapakah manusia yang baik? Nabi SAW menyatakan yang pertama, dia ada lima. Nah, yang pertama, aqra'uhum. Yang pertama ialah di kalangan kamu yang rajin membaca, kuat membaca, suka membaca, minat membaca. Baca di sini maksudnya baca Al-Quran. Boleh faham no? Di kalangan aqra' maksudnya yang paling rajin, paling kuat. Dia tak sebut yang baca biasa-biasa je. Dia sebut yang paling kuat membaca. Jadi kita nak kena jadi hak tu lah. Bersempena Ramadan pula, syahrul siyam, syahrul Quran. Betul? Baca Al-Quran. Baca tak? Tadarus pukul berapa? Malam. Petang. Oh, masa 8. Oh, tak ada buat kumpulan tadarus pula lah. Maksud buat juga. Ikut kumpulan masing-masing lah. Okey, tak apalah. Janji kita buat bagi adalah sepanjang Ramadan ni. Sebab Nabi sebut orang yang paling terbaik, yang pertama yang rajin membaca, yang kuat membaca, yakni Al-Quran. Rugilah kalau tak baca Quran kan? Betul tak? Sebab Ramadan ni dah main dah setahun sekali. Hak bulan lain tu pun selang-selang saat baca, saat tak baca langsung. Ramadan ni kalau tak boleh buat tiap hari ni, jadi rugilah kita. No? Tapi bukan Ramadan saja. Ramadan tu latihan untuk bulan yang seterusnya. Maka kena baca Al-Quran. Jangan duk baca WhatsApp saja. WhatsApp tu bukan tak boleh baca. Bacalah, tapi jangan baca WhatsApp daripada mangkit sok. Sampai sok esok pula. Kerja baca WhatsApp tu lah. Nak tengok berita apa? Berita siapa pula dah tak tahu. Kan? Orang kita, saya tak mau sebut lah ada live. Kan berita siapa pula tak tahu. Ada bini dah gatai pergi cari. Ini yang ajar tu, kerja kita tu. Kan? Itu sebulan atau 2 bulan sebelum puasa pun duk cerita lagu tu juga. Lepas tu nak puasa pun cerita lagu tu juga. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan? Hak kita mengaji tu habis saja. Esok nak kena pergi jawab depan mereka, kita pergi tulis sikit. Saja laki-laki memang gatai. Tulis itu. Siapa suruh kita tulis? Faham? Pasal apa jadi gitu? Pasal dia rajin duk baca hak tu. Kalau dan dia fokus duk baca Quran, dia tak ingat baca tu. Al-Quran minta 5 hak. Kalau tuan-tuan perempuan ingat, saya mungkin pernah sebut di sini. 5 hak. Hak pertama hak membaca, hak kedua hak tadabbur, hak ketiga hak mengamalkan, hak keempat hak menghafaz, hak yang kelima hak mengajar, menyampaikannya. Yang pertama hak baca. Esok Quran kata kat kita, dia ni duduk dunia tak baca Quran pun wahai Allah. Sedangkan Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tu pun kena ada Islam di hujung tu. Mula-mula main solat, lepas tu main puasa, lepas tu main zakat, lepas tu main Quran. Semua main mengaku di hadapan Allah. Ni sembahyang dia ni. Ni sembahyang dia. Ni sembahyang Lutfi Amir ni. Ya Allah, ni saya ni, hak Lutfi Amir semayang ni lah saya, hak dia semayang ni. Allah kata, elok, bagus. Kamu bagus semayang. Tapi, tunggu selalu. Main pula puasa. Dia puasa, ya Allah. Tak apa, dia puasa, tak apa. Puasa bagus. Tapi nanti selalu. Tak dulu. Lepas tu main pula Quran, main pula kebaikan lain. Semua main mengaku di hadapan Allah. Ya Allah ni, dia buat baik semua. Tapi ada satu benda, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang diperlukan ketika itu, iaitu Islam datang. Islam dia mengaku kata, ni saya Islam Lutfi Amir ni lah saya. Ni dia Islam ni saya. Allah kata kerana Islam itulah, maka yang lain baru terima. Jangan duk perasan baik sangat. Kita duk perasan, ustaz saya baca Quran tahun lepas habis.
Tahun ni kawan-kawan pun tak ada dah. Hak ada semua geng kokak semua. Wala ana abidung wala ana abidung wala ana abidung. Kawan dia tegur hang lama mana nak duk bidung orang sampai gurun dah. Faham tu? Jadi kumpulan tadarus ni pun janganlah strict sangat. Strict lah. Terutama ubah baris ataupun panjang pendek. Ni teruk sangat kan. Jadi kalau hak yang tak apa lancar, pilih join group tak apa lancar. Tu bila nak lancar? Join group tak apa lancar, depa sama-sama tak lancar, dia tak kalut sangat. Kita pihak orang yang baca lancar lah. Dia macam ada sakit telinga. Betul? Dia macam ada sakit telinga. Aku tak boleh dengar macam ni. Nampak? Jadi tak payah join yang tu. Dia join hak lain. Boleh faham tu? Jadi dia minta kita suruh baca. Yang kedua, tadabbur. Faham apa yang kita baca. Lama duk baca Quran ni, habis dah lagi baca Quran. Satu Quran tu dengan makna dia. Tak lagi no? Boleh buat dah tu. Try tahun ni, ambil juzuk 30, mula daripada Wadduha sampai surah An-Nas. Baca tadabbur sekali dengan makna. Baru nak faham Al-Quran tu. Tidak, kita duk baca Quran tak faham apa. Duk cerita Dajjal ada dalam tu, cerita Zulkarnain ada dalam tu, cerita Ya'juj wa Ma'juj ada dalam tu. Kita duk baca setiap hari Jumaat tapi tak tahu duk sebut ustaz. Biasa dengar Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, baca. Tapi cerita apa Ya'juj Ma'juj? Lepas tu ada cerita dua perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ada cerita dalam tu. Tapi jarang baca makna dia. Tu nama dia tadabbur. Tadabbur ni kita faham, kita reti, kita tahu. Maka baru akan ada yang Allah kata wa iza tuliyat alaihim ayatuh. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, zadathum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Tu. No? Macam kita boleh buh makna surah Fatihah tu. Boleh buh tak hari ni? Lama main duduk sini ni. Boleh buh makna suratul Fatihah lagi? Kalau tak boleh lagi, kena mujahadah. Bila kita bacakan ihdinas siratal mustaqim, tahu dah apa yang kita minta tu. Minta apa tu? Minta apa? Minta apa? Minta jalan yang lurus. Minta apa? Ni saya tanya ibu-ibu yang duduk belakang ni, yang belah kanan ni, ni grup ni. Minta apa tu? Minta apa? Minta apa? Minta apa? Tak minta apa, tak tahu. Minta ke tak minta, tak tahu. Minta sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Minta apa? Minta jalan yang lurus. Sebenarnya kita sedang meminta hidayah. Ihdi, tunjukkan kami, minta hidayah. Hidayah ini wajib diminta oleh orang Muslim setiap hari 17 kali. Nama dia hidayah tu taufik, yang wajib kita minta. Itu disebut oleh Syekh Zuhbah Zuhaili. Ada hidayah yang tak perlu kita minta, macam hidayah yang Allah bagi kat budak-budak waktu lahir. Tiba-tiba dia nak terkencing dia. Wah! Dia terbiarau. Wah! Dia lapang. Wah! Macam kucing tu. Itu dia ada rasa dia menangis kerana ada benda yang dia nak minta. Tapi hidayah kepada seorang mukmin dia mesti minta, iaitu hidayah ihdinas siratal mustaqim tu. Minta hidayah. Setiap hari wajib minta. Betul? Semayang 17 kali 17 rakaat, kita minta yang tu, betul? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka kita kena berusaha supaya Quran ni, yang pertama boleh baca, kena baca dia. Yang kedua mentadabur isinya. Kalau baca Quran, ya Allah, isyarat dia sangat banyak tuan-tuan. Allah suruh kita tahajud. Tahu tak pasal apa tahajud? Saya nak cerita hak dunia ni, tak mau cerita akhirat. Akhirat tahu dapat pahala, Allah bimbing kita jadi baik, rezeki kita mudah. Betul? Saya nak abang hak dunia punya. Tapi dunia tu sebenarnya untuk akhirat. Orang yang semayang tahajud ni tuan-tuan, dalam satu karangan ataupun dalam penulisan satu orang putih, dia bukan Islam. Dia menyatakan orang Islam yang sujud pada waktu awal pagi sebelum subuh dan waktu subuh, mereka sebenarnya sedang menyedut oksigen yang paling natural yang berada di atas permukaan tanah.
Tuan-tuan sembahyang di rumah ke, di surau ke, di mana, waktu kita sujud mula-mula di lantai tu, pertama sekali, waktu pagi, itulah oksigen yang paling original yang kita sedut ketika waktu kita sujud. Boleh faham? Tu dari sudut kajian yang orang buat. Yang kedua, satu orang penulis nama dia Peter Russell, dalam buku dia The Brain Book, menceritakan tentang otak. Dia kata umat Islam yang selalu sujud pada waktu pagi, mereka menyedut oksigen yang awal, kemudian sedut masuk dalam otak oksigen yang fresh tu, kemudian mengangkat kepala, kemudian tunduk sekali lagi mengangkat kepala, otak mereka berbolak-balik. Oksigen bergerak dalam kepala mereka, menyebabkan otak mereka aktif sebanyak 14 kali. Nampak tak? Sebab tu kalau puasa ni kita sembahyang subuh, dia teringat macam-macam. Kunci kereta aku tak taman tu. Otak duk fikir macam-macam. Sebab otak dia sedang aktif. Sat lagi, selepas sembahyang subuh, cuba pergi menghafal ayat Quran. Satu ayat yang insya-Allah masuk dalam kepala. Tanya mereka ni. Ni, anak-anak kita hafal Quran. Mereka bangun awal pagi menghafal Quran. Lepas tu lajak sampai sembahyang subuh. Nak menghafal, kena menghafal waktu subuh. Nah, ataupun sebelum subuh tu. Ataupun waktu tahajud tu. Allah, dia masuk tu. Tu nak abang bagi. Okey, ni kajian tentang dunia. Dan ada satu orang lagi. Ni orang Malaysia. Cina. Nama dia Eng Siu Chok. Dia buat kajian tentang solat manusia orang Islam ketika mana mereka i'tidal. Dia pasang alat tu. Alat nak buh di topi ada wayar-wayar tu. Kalau siasatan polis dia panggil alat poligraf. Poligraf ni nak mengesan. Hang cakap betul kan cakap bohong. Kan? Dia pasang alat tu. Dia pasanglah wayar-wayar ni kepala dia apa semua. Dia sebut dia buat kajian ni dengan satu orang Islam, Dr. Sharifah, Dr. Fatimah ataupun Dr. Sharifah, saya tak ingat nama perempuan tu. Tapi kawan tu saya ingat nama dia. Dia kata ketika umat Islam rukuk, kemudian dia pun bangun i'tidal. Ketika i'tidal itu ialah saat dan waktu yang paling tenang dalam suasana ketika mengerjakan solat. I'tidal. Nampak? Sebab tu perasan tak kalau kita pergi Mekah, kita nak sembahyang kan, imam pun dia akan main. Yang pertama kali dia buat apa? Yang pertama dia buka mikrofon, yang kedua dia tak mui. Dia tak mui macam kita tak. Lengkuk mikrofon tu. Dia tak mui. Dia tak katok dia. Pum lengkuk dah. Dia akan apa? Dia batuk tu. Apa tujuan batuk tu? Batuk tu dia nak test mikrofon tu bunyi ke tak? Bukan dia nak test dia punya batuk tu. Dia test mikrofon bunyi. Kemudian dia akan sebut Istau wa'tadilu. Nampak tak? Betulkan saf, luruskan saf, bertenang. I'tidal. Kan? Kita nak sembahyang ni kena bertenang. Jangan hati duduk sana, kepala duduk sini, kaki duduk tanu, tangan duduk tani. Dia kena bertenang. Istau aqimu sufufakum wa'tadilu wa tarassu wa suddul khalal. Dia sebut kan? Dia suruh kita bertenang nak sembahyang tu. Jadi saat yang paling tenang bila kita i'tidal berdiri selepas pada rukuk tu. Allahu akbar tuan-tuan. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran tentang solat. Itu maksud tadabbur tadi. Allah sebut dalam Al-Quran juga tuan-tuan tentang perkara sains. Sebagai contohnya saya sebut hari tu ni berkenaan dengan hujung jari. Ingat tak hujung jari? Ni hujung jari kita ni. Dalam suratul Qiyamah Allah menyatakan ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Allah kata dalam Al-Quran suratul Qiyamah, Allah kata manusia itu menyangka-nyangka bahawa kami ni tak ada kemampuan untuk susun kembali tulang belulang manusia. Kan bila hari kiamat tulang-tulang disusun kembali kemudian bangkit segala manusia. Ada orang kata mampukah nak susun daripada zaman Nabi Adam tu manusia tu? Dan sebelum Nabi Adam pun ada makhluk. Betul? Mampukah nak susun tu? Allah kata apa? Bukan sekadar nak susun tu. Allah kata bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan sekat tulang yang besar tu, bahkan kami mampu boleh menyamakan hujung-hujung jari mereka. Hak puak yang duk kata ni, bolehkah Tuhan nak susun tulang? Allah kata bukan sekat tulang, jari hampa pun kami boleh buat sama. Maka pada kurun ke-20 manusia buat kajian mendapati jari manusia tak sama. Tang mana tak sama? Tang mana? Cap jari tak sama. Kurun ke-20 baru jumpa cap jari tak sama. Al-Quran sebut sebelum tu.
Faham lagi? Ni nama dia tadabbur. Tu. Jadi orang yang paling baik yang Nabi sebut dalam hadis ni, yang pertama ialah orang yang rajin baca. Baca Al-Quran, mentadabbur isinya. Yang ketiga ialah mengamalkannya. Tak payahlah duk petikai. Pasal apa ustaz orang laki-laki faraid dapat banyak, kami sikit ya orang perempuan. Tak payah. Tuhan atuk tu kena dah. Tuhan atuk macam tu. Ustaz Syahril Long abang boleh tu. Kan? Islam ni dia menyebut berlaku adil, bukan berlaku sama rata. Kita kira sama rata baru adil. Mana boleh? Ustaz Ikmal, dia nak bagi baju dia tu KEM Hufaz tu, KEM Hufaz tu, nak bagi saya pakai. Perasaan sebelah pun tak masuk. Ni masuk zakat baru ni je. Ya. Berat tak susah. Bagi sama rata tak berdosa. Bagus juga soalan tu. Bagi sama rata tak berdosa, tapi dahulukan faraid. Dahulukan faraid. Selepas tu, kalau cara saya lah. Kalau saya, ni hak saya buat okey. Bila ayah mati, adalah tanah sikit lah. Jadi nak berebut, nak pecah geram apa semua tak boleh. So jadi kita buat lah macam mana. Bagilah bahagian masing-masing. Hak anak laki-laki ni dapatlah 2 bahagian. Jadi hak anak perempuan ni betul lah, kita tahu lah. Tak apa, saya kata kita bagi dulu. Kita bagi. Selepas bagi semua, kami bincang pula hak laki-laki ni. Kita ni dah adik-beradik, satu ayah, kita pun sama-sama susah apa semua. Lah ni abang nak cadang kat hampa semua. Hak bahagian kita yang bahagi ada tu, kita buat pembahagian sama-sama kita pula. Bagi adik-adik kita hak perempuan pun dapat sama rata. Tak salah. Tapi bagi ada ni lah, bagi ada sensitivity terhadap adik-adik kita yang susah tu. Kalau macam tu, semua akan rasa puas hati lah. Tapi dahulukan faraid. Faham tu? Dahulukan faraid. Betul abang-abang tu pun kena fikir juga. Hak adik-adik tu menikah dengan lelaki pun motong je. Tu pun nak motong bulan-bulan ni ke panas tak pergi motong kat pukul 8 yang balik dah dia kata. Lepas tu tak ada nak jadi apa lagi, susu kering dah panas. Selalu duk boleh secawan getah kerak tu, kali ni boleh tengah cawan pun tak boleh. Tahu kerak RM1.5 kupang. Pergi nak beli gula RM2.85. Sedih tak? Sedih. Kita duduk di Darul Faizin kan, buka puasa ada cedok makan kan. Ada orang kita gelintir. Siap dah tu pun makan kan. Allahu Akbar. Honok lah. Jangan pergi mana lah, duduk sini lah. Kalau nak pergi pun pergi umrah. Pergi haji, pergi umrah. Lain-lain tu duduk pergi lah. Apa kata nak pergi Bandung. Tu salah dah. Nak pergi Vietnam. Duduk ni lah. Kalau duit ada kali pun tu pergi Vietnam lah. Bukan dah tanpa pun nak cari makanan halal apa bayar. Saya tak pergi lagi ya. Saya abang tu tapi mencari kedai makanan halal pun tulis Muslim food. Tak tahu lagi Muslim food tak boleh. Belah tu jual bewak. Bewak dulu. Faham tak ni? Tak kita habis tajuk saya ni. Baik tuan-tuan dan perempuan. Boleh faham tak ni? So jadi kita tak payah ni. Kita ikut saja yang Al-Quran ajak. Belah. Yang keempat ialah hakul hifzi. Tuan-tuan perempuan duduk sini. Tengok anak-anak kecil kita hafal Quran kan? Kita otak kita lagi besar pada mereka. Jadi kita buat bulan Ramadan ni macam saya sebut tadi. Waktu tahajud hafal 1 ayat. Waktu subuh lagi hafal 1 ayat. Rupa-rupanya kita duduk sini 10 tahun dah. Duduk ada 10 juzuk dah hafal. Contohlah kita buat 1 ayat. Tak payah duk hafal satu muka. Sebab hafal satu muka ni, kalau umur bayar kita ni, bayar saya ni kan, bayar kita lah, senang cakap, hafal satu muka, elok hafal tu, hak ni lupa. Elok hafal tu, hak ni lupa. Ya ingat apa dia? Ya ingat doa pengasih. Doa pengasih ingat. Saya jumpa satu makcik tu, dia hafal semua doa pengasih. Dia kata pasal apa yang duk hafal doa pengasih, hak lain tak hafal ni tak? Hak tu mudah pun Ustaz. Ayat apa? Alam tarokai je pun. Cuba baca tengok. Dia baca. Alam tarokai fa fa'ala rob. Masa rob tu tarik nafas. Lepas tu bila ada orang lelaki tengok kita, dia buat gitu, dia kata pasal dulu jodoh berat. Orang minta tak jadi, hak jadi tu pun hak menyuluk. Ya main minta. Tak menyuluk. Main menyuluk. Faham tak tu? Dia kata saya kan tak mau menikah tak weh, hak main minta tu pun menyuluk ya. Larat akan nak belah dia kata. Hak nu tak ada. Lepas tu saya pergi jumpa satu tok bidan. Ni satu benar.
Jadi tu Ibn pun bagi ayat tu, jangan tulis bang. Bang, jangan tulis. Hak lain tak apa tulis, hak ni jangan tulis. Bagi ayat tu lah. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Masa rabb tu tarik nafas. Lepas tu, bila ada sahaja lelaki yang pandang kita, maka sambung ayat tu. Sambung macam mana? Alam tara kaifa fa'ala rabb. Bukan. Jangan tulis no. Rakaman pun jangan tulis. Yang menyaksikan kita ada apa orang? 2 orang. 2 orang. Tak payah tulis lah. Faham ni tuan-tuan lah. Tu ilmu sesat semua tu. Tak ada kena-mengena. Yang tu dia mengapai boleh pula. Kita suruh baca surah Baqarah. Baca surah Al-Mulk. No? Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Hak yang berikutnya mengapai. Orang kita dia boleh mengapai ayat 1000 dinar. Ayat pengasih. Satu lagi lagu. Lagu dia sah apa? Sik, shek, syok, tegedik, sik, shek, syok, tegedik. Saya dengar, budak-budak dengar sekali. Orang tua-tua pun sama. Tak payahlah kau berhentilah. Tengok kali kalah sudahlah. Kalau banyak sangat kot tu kan, Allah. Kan kita berkorban duit ringgit main nak duduk sini, tujuan dia apa? Untuk beribadah. Tapi kalau duduk ralik dengan telefon ni, satu kerja tak jadi. Kan? Hak nu sat TikToknya, sat Facebooknya. Tapi kalau kita duk tengok hak kuliah-kuliah tu, tak apalah, teruskanlah. Tapi tengok kuliah tu 5 minit ya. Tengok TikTok sehari, siap komen lagi, like lagi, lepas tu share pula. Hebat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Hak yang kelima, Quran minta kepada kita hakut tabligh. Dah pandai 4-5 benda tadi, kena menyampaikannya, kena mengajarkannya. Faham tu? Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu sesiapa yang belajar Al-Quran dan menyampaikannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Perkara yang kedua, orang laki-laki hak bangun tanya Nabi tadi, siapakah orang yang baik? Yang pertama Nabi kata orang yang kuat membaca, rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, Nabi kata wa atqahum, di kalangan mereka yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Contoh, Al-Quran menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Allah bukan melihat rupa paras kita yang cantik, tinggi, lampai, handsome, tengkok, jinjang, ada bulu-bulu di muka. Itu bukan pandangan Allah. Kalau Allah bagi kat orang tu kelebihan, itu satu kelebihan. Kalau saya tanya saya pun, saya mau lagu tu je. Kan, badan tinggi, lampai, tengkok, jenjang, ada bulu halus di muka, bibir, mulut merah macam Ariel Zafril tu. Tak kenal no, nasib baik tak kenal. Suami Wawa pun tak kenal. Oh lega, baguslah. Handsome, tinggi, lampai, badan kemas. Saya pun nak jadi gitu juga. Tapi bila baca ayat Al-Quran, Allah kata Allah bukan pandang benda tu. Allah pandang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Sebab tu Nabi kata aku mendengar tapak kakimu di dalam syurga wahai Bilal. Bilal kalau apa? Cuba tengok kalau Bilal, seorang yang berwajah gelap, keturunan Habsyah, gelap. Tapi Nabi dengar tapak kaki Bilal di dalam syurga. Tapak kaki kita, sorry ya. Bila sahabat pergi tanya Bilal, macam mana Nabi sebut kata dengar tapak kaki hang Bilal dalam syurga? Bilal kata aku macam biasa lah, bang 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 tu lah. Dah Nabi kata ada satu amalan ni, mungkin hang pesepa ni hang macam ni. Ada satu amalan yang Allah suka ke hang? Kan sahabat-sahabat tanya, dia kata aku pun nak mohong pun tak kena. Abang betul, saya tambahlah mohong tu kan. Aku pun nak cerita pun tak kena, tapi yang aku ingat aku ni ialah sentiasa memperbaharui wuduk. Dah duduk di sini kan, tak ada kerja apa, nak baca Quran pun tak larat, mengantuk, pergi ambil wuduk je. Lepas tu lena ni batal lah wuduk kan. Lepas tu pergi ambil wuduk. Satu. Yang kedua, Bilal ni selepas dia berwuduk, dia akan solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk ada sini. Ada ke solat sunat wuduk? Dia buat ada. Ada tu. Pasal apa tu? Saya tak tahu barangkali, tak pernah ambil tahu barangkali, mungkin tak pernah jumpa kot. Wuduk diperbaharui, jaga wuduk. Yang kedua, solat sunat wuduk. Mai kita mula Ramadan ni jangan tinggal dah. Kan?
Satu hari kita didengar tapak kaki kita di syurga. Salah satu amalan kita boleh masuk syurga ialah dengan wuduk dijaga dan juga solat sunat wuduk. Boleh tu? Lagu tu. Bukan Tuhan tengok siapa yang paling handsome, cantik, tinggi, lampai, wajah mulia dan sebagainya. Tidak. Kalau ada tu Allah bagi bonus. Tapi yang tak ada wajah semulia manusia yang lain, maka kita tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, buat seperti mana yang disebut sebagai orang yang paling bertakwa. Takwa ni apa dia takwa? Tanya pula dah. Takwa ni apa dia? Saya ada masa 5 minit lagi nak habis. Saya mula lewat berhenti awal. No? 50 minit lah masa saya. Tengok saya mula saat 2:10 minit, 2:60 saya berhenti. Okey, takwa ni apa dia takwa? Dia dengar selalu dah ni. Beriman dan bertakwa. Bertakwalah wahai ayuhal hadirun. Wahai sekalian yang hadir, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa dia takwa? Takwa. Takwa buat baik. Takwa ni betul Ustazah Abang. Takwa ni imtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia senang je. Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Sahih. Itulah takwa. Tapi nak jadi yang Allah kasih ialah paling bertakwa. Ada orang dia tutup aurat tapi tak ikut spek. Betul? Dia bungkus-bungkus kelumih yang tu. Tapi ketat tanu, sendak tani, benjoy tanu, balak tani. Tu tak kira make up kan? Sampai bulu mata pun tak larat angkat mata. Apa kata hang sembahyang zuhur pun tak angkat mata, kuliah pun tak angkat mata. Ni bulu mata tengah 2 kilo. Tak larat angkat bulu mata tu. Faham tu tuan-tuan perempuan? No? So jadi paling bertakwa yang kedua. Yang ketiga, sahabat tanya tadi ni, Nabi sebut yang ketiga, manusia yang baik itu, yang terbaik itu sebenarnya wa amiruhum bil ma'ruf, orang yang menyuruh buat baik. Suruh buat baik. Suruh pada diri kita, pada keluarga keliling kelang kita dan masyarakat kita. Tu kena suruh. Suruh pada diri kita. Aku suruh diri aku. Paksa diri aku tu suruh lah. Nak semayang jemaah ni pun nak bagi lekat jenuh paksa. Paksa tu suruh lah. Suruh mai. Aku nak mai. Dengar panggil lambang aku nak mai. Paksa diri. Tu suruh. Yang kedua, anak bini kita. Raya ni balik kampung tak kak? Kak balik kampung tak? Tu kak ni. Memang kampung di sini. Raya balik kampung ke raya di sini? Kena raya sini. Ya Allah. Tak balik kampung lah. Anak-anak mai. Lepas mayang raya baru balik. Lepas lahok. Lepas mayang raya tu balik lah. Nak balik ke ni? Mulia nak balik. Nak balik. Okey. Kena raya sini lah. Faham? Okey, kita balik raya. Katalah kita duduk di Jitra tu. Macam saya ni. Saya main di Jitra. 130 km. Mandu kereta berseorangan. Wow. Anak kita balik daripada Kuala Lumpur tu. Sampai pagi pukul 3 pagi. Dah mak tak balik, kita balik esok lah. Mereka pun balik pukul 3 pagi, jalan jam baru sampai. Kita hak duk main mengaji sini. Tengok mereka sampai tu. Masuk waktu subuh kita siap-siap kakas apa nak pergi surau, nak mayang jemaah. Anak menantu kita tidur kapak tu. Nak kata apa? Tu saya tanya nak kata apa? Ni kena jawab. Nak kata apa? Jawab bin Maya. Kadang-kadang suami dia kata, lah anak-anak kita tak makin semayang no. Ni duk makin semayang dah bang subuh dah ni. Bini dia pula, biar api kat depa lah. Depa letih, balik jauh. Sekejap depa semayang jamak. Apa semayang subuh? Faham tak ni? Jadi nak tegur, nak suruh dia kena pakat laki bini tu. Jangan bini suruh laki pangkah, laki suruh bini pangkah. Jangan duk pangkah bab ni. Faham tak ni? Biar apilah. Baru lena je tu. Faham tak? Nama dia wa amiruhum bil ma'ruf. Jangan halalkan perbuatan tidak solat dalam rumah kita. Faham tak? Itu ciri orang yang baik. Yang keempat, wa anhahum 'anil munkar. Orang yang mencegah daripada perbuatan mungkar. Balik anak cucu kita nak tegur, biarlah cara yang baik. Jangan tegur terhadap orang, panggil masuk dalam bilik. Ni tu nak tegur sikit nah. Pakai baju raya tu, jangan bagi nampak aurat nah. Tu bukan nak kepo, tapi kesian kat cik.
Cik muda lagi. Cik tahu tak buah nyok muda pun jatuh juga. Bukan buah nyok tua je jatuh. Alah tok ni, kalau apa passion. Tahu tak orang beli baju dalam TikTok, tahu tak. Kan dia kata passion. Passion kena ikut agama kita cik oi. Tegur elok-elok. Tu nama dia wa anha'uhum 'anil munkar. Bukan pi buh penabuh. Pi terajam menyepak. Dah. Tegur tu kalau kamu nak pukul hatinya. Faham? Bukan pukul pok. Hang ni tak tu Arab, bok bagi sedar. Hang ni kurang ajar, bok bagi sedar. Smackdown ni. Siku tanam dia panggil. Siku tanam. Jangan begitu. Tegur biar pukul hati. Boleh faham? Yang suruh yang terakhir. Lega habis. Yang terakhir tentang perempuan dirahmati Allah sekalian, wa awsaluhum lirrahmi. Nabi kata, orang yang baik itu ialah orang yang menghubungkan silaturrahim. Silaturrahim yang pertama sama-sama adik-beradik kita, abang kak adik-adik kita tu. Yang kedua silaturrahim sama-sama kita ni, kita orang Islam, silaturrahim. Yang ketiga, Yusuf Al-Qaradawi menyebut bahawa silaturrahim dengan orang bukan Islam tu kena jaga, tapi yang mau ikut kita, yang lawan kita, yang hina kita, yang mencaci kita dan yang sebagainya, buat lebih kurang, jentik kita, try kita, test kita, yang ni kena tegas. Ingat saya faham betul-betul ni, bukan saya suruh lawan, saya kata kena tegas. Sebab ketika kamu berdiam diri waktu agamamu dihina, sila tukarkan pakaian kamu dengan kain kafan. Tak ada guna apa. No? Kena ada rasa sensitivity. Bukan pi buat tunjuk perasaan, pi lawan apa. Kena ada rasa tu. Tak boleh lah. Tuhan kami kena hina, Nabi kami kena hina. Faham? Sebab tu Nabi ajak kita ni silaturahim sama adik-beradik, silaturahim dengan masyarakat Islam, silaturahim dengan orang bukan Islam. Tu pun kena jaga. Faham tu? Jangan menghina mereka dan kita juga jangan biarkan mereka menghina kita. Boleh faham cakap tu? 5 perkara yang disebut oleh Nabi SAW pada tengah hari petang ini. Mudah-mudahan ada satu penyampaian untuk masuk ke dalam hati jiwa kita semua, mempraktiskannya sepanjang Ramadan ini, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang rajin membaca, orang yang menyuruh kebaikan, orang yang mencegah kemungkaran dan orang yang menghubung silaturahim. Inilah bulannya untuk kita sama-sama mempraktikkannya sebagai tarbiyah Ramadan, dan akhirnya berlarutan hidup kita itu menjadi orang yang rajin baca Quran, orang yang bertakwa, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan menghubungkan silaturrahim. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan boleh taruh tahun depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya minta diri.